سلم على وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله به أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada saat ini mari sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi kesempatan dan peluang untuk kita menjalani jalan dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kehadiran kita di majlis-majlis ilmu. Dan pada hari ini kita berada dalam kuliah khas online yang ditaja oleh Firdaus dan Azza sekeluarga melalui tajuk yang diketengahkan kepada kita, Ya Rasulullah Adrikni. Di sana ada satu selawat yang disebut dengan selawat tawassul, iaitu lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Selawat ini dinamakan dengan selawat tawassul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tawassul ialah satu bentuk doa yang kita doakan dengan menggunakan perantaraan. Sama ada
perantaraan yang kita gunakan itu ialah ulama, hatta amal soleh kita sendiri, dan yang paling besar ialah bertawassul dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pernah tengok di atas kubah hijau Rasulullah di Madinah, pernah tak tengok seolah-olah di atas kubah itu macam keranda pasal tak? Pasal macam ni. Ada macam khanda tu. Jadi sebenarnya dia pintu yang diamalkan oleh orang-orang dulu-dulu kala sehingga sekarang. Ketika mana Madinah tak dituruni hujan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli akan dibuka. Terus direct dengan langit. Jadi begitulah orang dulu di Madinah hatta pada hari ini. Pintu itu dia buka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, direct dengan langit sebagai bentuk tawassul untuk berminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kritikal. Maka begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hukum terhadap masalah tawassul. Cuma di sana para ulama berikhtilaf terhadap masalah-masalah yang bertawassul, masalah-masalah yang bertawassul, masalah-masalah yang berkait dengan tawassul. Adakah boleh dengan orang yang telah mati? Adakah semata-mata dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tak boleh dengan hak lain dan sebagainya. Tetapi menurut kefahaman yang dibawa oleh ulama-ulama tasawuf khususnya, bahkan mazhab kita sendiri, mengizinkan untuk kita bertawassul dengan sesiapa saja, orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik, sama ada yang hidup ataupun telah mati. Nabi Allah Adam AS, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih belum diciptakan. Pada saat Nabi Allah Adam meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam berdoa dalam doa dia, dengan berkat Muhammad engkau ampunlah dosa dan kesalahanku. Ketika itu Allah tanya, macam mana kamu boleh tahu Muhammad sedangkan Muhammad masih belum tercipta? Ketika itu Nabi Allah Adam AS sebut bahawa dia pernah mendongak kepalanya ke tiang arasy Allah Subhanahu wa taala. Di tiang arasy Tuhan tu termaktub di sisi nama Allah, nama Rasulullah, iaitu Muhammad. Maka Nabi Allah Adam AS pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahu bahwasanya nama yang diletakkan di sisi nama Allah itu tentulah seseorang yang dikasihi oleh Allah dan tinggi pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Nabi Allah Adam AS memohon agar diampun kesalahannya dengan bihaqqi Muhammad, dengan berkat diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu makna tawassul. Tawassul atau bahasa lebih mudah lah. Kita pakai kabel. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak minta
masuk universiti. Kita pun buat sorak, kita pun isi borang, anak kita isi borang online. Kemudian dihantar kepada pihak universiti. Yang mohon tu ramai. Jadi kita ni nak bagi anak kita masuk juga ke universiti. Jadi kita cari orang-orang yang ada nama, yang boleh buat kira-kira dengan pihak sana. Masalah Sayyidina Muhammad, tolong Ustaz kira anak kami boleh masuk universiti. Mungkin kita jumpa YB ke, kita jumpa menteri ke, itulah kabel. Menggunakan kabel. Orang-orang yang hampir dengan pihak universiti, orang yang ada nama. Jadi begitulah makna tawassul. Dalam perkara-perkara dunia pun kita pakai tawassul. Jadi apatah lagi dalam perkara yang berkaitan dengan akhirat. Di sana ada orang-orang yang ternama dan utama, yaitu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, para ulama, para awliya. Jadi kita minta dengan perantaraan, dengan mengguna nama mereka. Jadi Allah mustajab doa kita. So mereka bukan orang biasa, mereka awliya Allah. Mereka utama pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta dengan berkat, kalau bahasa kita dengan berkat. Dengan berkat Tok Guru sekian ya Allah, mudahkan urusanku. Kita hadir sekali Fatihah pada Rasulullah. Ya Allah Tuhanku, dengan berkat Rasulullah, mudahkan urusan aku. Dengan berkat guruku yang mulia, engkau mudahkan urusan aku. Itu dipanggil tawassul. Dan dalam semua bahagian ataupun jenis-jenis tawassul yang tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama ialah bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh. Ada satu cerita yang masyhur dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang, mereka ni masuk gua. Bila masuk gua, Allahumma salli ala sayyidina, tiba-tiba pintu gua tertutup. Bila pintu gua tertutup, mereka berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala membuka pintu gua dengan amal soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun sebut amal soleh dia. Dia cerita bertiga-tiga kawan depan ni, mari kita bertawassul dengan amal soleh. Kita minta Allah buka pintu gua. Orang yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bercerita. Dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada satu orang ibu dan ayah yang sudah sangat tua. Setiap hari dia akan pergi cari makan, balik makan ke rumah. Dan dia akan bagi makan dulu mak ayah dia sebelum bagi makan anak dan isteri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu hari-hari dia. Satu hari dia balik daripada cari makan, bawa makan balik. Sampai di rumah, masalah sayyidina Muhammad, mak ayah dia tunggu lama sampai dah. Lama tunggu tertidur, terlena. Sedangkan anak-anak dia, masalah Sayyidina Muhammad, masih lagi belum makan. Dia kena bagi makan dulu mak ayah dia, baru dia bagi makan anak-anak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila balik makan ni, anak-anak menangis tengok-tengok makan, nak mak ayah, nak lapar. Tapi dia lebih mengutamakan mak ayah dia daripada anak dan isteri dia. Dia mazhab kita di sana ada 2, usul dengan furu'. Usul ayah mak, tok wan, tok nek. Itu dia panggil usul. Allahumma salli ala sayyidina. Katah. Furu' anak, cucu, cicit ke bawah. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam syariat kita, syariat Muhammad, dalam masalah makan minum ni, kita hendaklah mengutamakan furu' daripada
usul. Tapi syariat orang dulu, mereka kena mengutamakan usul daripada furu'. Jadi subhanallah, jadi dia konsisten dengan syariat. Mak ayah tak makan lagi, kalau gitu anak tak boleh makan. Akhirnya subhanallah, orang dulu mereka betul-betul mereka soleh. Ayah mak ni cara berbakti kepada mereka tak boleh gerak tidur. Orang Arab masih mengamalkan budaya tu, orang Melayu tak. Ayah tidur, orang main rumah, kita pun main, ayah, orang main. Ni orang Melayu, siapa main pula tak tahu ya. Laki-laki ke perempuan, dua-dua. Soalan Nabi Muhammad. Jadi ayah pun bangkit lah. Orang Arab, anak pun tak gerak, isteri pun tak gerak. Ada satu orang kawan kami tu, dia kahwin dengan Arab. Jom keluar orang kahwin dengan orang Arab, Mesir. Soalan Nabi Muhammad. Kita pun pilih ada kerja sikit dengan kawan kita tu, bagi salam. Bila bagi salam, soalan Nabi Muhammad, isteri dia keluar, Muhammad Naim. Arab ni tak panggil suami dengan abang, dia panggil nama tu, romantik dah gagak. Kita panggil abang, daripada jadi sebut nama Muhammad mawujud, walakin Naim. Habis. Kalau kita ni gerak lah saat, tak, dia tak gerak. Ada satu cerita yang diceritakan oleh guru saya dulu. Ada satu orang anak, mak masak di dapur. Siap mak masak, mak kata ke anak, pergi gerak ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu anak ni budak. Bila nak pergi gerak ayah, budak. Mereka orang dewasa, budak. Mak kata, pergi gerak ayah. Pergi panggil ayah makan. Jadi budak ni dia pun bila pergi ke nak gerak ayah, tengok ayah tidur. Jadi dia di antara dua. Mak suruh ajak ayah makan, tapi ayah tidur. Kalau kita orang Melayu ni, ayah, mak panggil makan. Tak. Golongan salafus soleh, mereka tak ganggu tidur ayah. Anak duduk tengah-tengah. Macam mana mak panggil makan, ayah tidur. Ayahnya ulama besar. Bukan sakat ayah, tapi ulama besar. Waktu tu budak ni, ayah tidur kan, kaki ayah berdiri macam tu, dia pitak pipi dia. Dia urut pipi dia, di telapak kaki ayah. Ni bukan pipi kita. Pipi kita ni dia kena cukup dengan nasihat hari-hari. Sebab dia berceragah ni keluar apa? Bulu-bulu ni. Pipi budak, soalan Nabi Muhammad, dia geser dayah dia. Lama ayah dia rasa, apa benda ni? Lah, buat apa macam ni? Dia langsung peluk ayah dia. Dia langsung peluk anak dia. Ayah dia bangun tak? Lepas tu baru dia kata, ayah, mak panggil makan. Tu akhlak. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang ni dia tak gerak ayah dia, tak gerak mak dia, sebab syariat dia pun macam tu. Dia konsisten dengan syariat. Anak dia teriak tu, dia suruh sabar. Akhir sekali masalah saya, anak-anak tu menangis sampai terlena dalam keadaan lapar. Lepas tu baru jaga mak dia, baru jaga ayah, baru bagi makan. Bagi makan bukan sekat bagi suruh ayah makan, suap ayah, suap mak. Soalan Nabi Muhammad, suap ayah, suap mak. Jadi ketika itu dia kata, Allah Tuhanku, itulah amal solehku yang aku rasa paling terbaik yang pernah aku buat. Tuhan, kalau engkau terima amal soleh tu Tuhanku, ya Allah, bukakan pintu gua. Akhirnya pintu gua tu terbuka, tapi tak boleh keluar lagi. Hang pula, hang apa benda hang buat yang hang rasa baiklah amal soleh.
kita bertawassul dengan amal soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau ni pun cerita, aku ni ada satu orang sepupu cantik. Aku rasa berkenan kat dia. Satu hari, masalah aku jumpa dia. Aku mengajak dia untuk bersama dengan aku seperti seorang suami mengajak seorang isteri. Tapi dia menolak. Satu hari sepupuku ni tak ada duit. Dia mai rumah aku. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia minta pinjam duit. Tapi aku kata dengan syarat hak tu. Oleh kerana kesempitan hidup, jadi sepupu dia pun terima. Terpaksa. Suatu mana telah pun Salah Sayyidina Muhammad sudah pun nak berlakulah tegahan Allah, iaitu perzinaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika tu kata pupu dia, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Orang dulu bersebut Allah ittaqillah, bergegak, takut. Pasal mereka ada taqwa, mereka ada iman. Bila kata ittaqillah, langsung berhenti. Bangkit. Astaghfirullahaladzim. Saya minta maaf. Itulah, kata orang muda ni, itulah amal solehku yang paling baik sekali. Aku dah boleh buat, tapi aku tinggal sebab aku takut pada Allah. Ya Allah Tuhanku, kalaulah hak tu amal solehku, engkau terimalah buat Tuhan. Kalau engkau terima, engkau bukalah pintu gua. Terbuka pintu gua, tapi tak boleh keluar lagi. Hang pula, hak ketiga, Salah Sayyidina Muhammad. Dia ni, dia cerita, aku ni tokey. Aku ni bos. Orang kerja dengan aku, orang ambil upah, Salah Sayyidina Muhammad. Habis kerja, aku bayar upah. Itulah aku. Satu hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan, gaji diberi ikut bulan. Jadi orang kerja-kerja ni cukup bulan pakat mai ambil gaji ya. Yalah. Satu orang pekerja aku duk biasa-biasa mai, tiba-tiba tak mai. Jadi duit duk ada nak bagi ni, tapi dia tak mai. Akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku pun simpan duit dia. Tapi bukan setakat aku simpan duit, aku taruh kat dia. Aku bagi duit tu beranak. Aku beli kambing, lembu, unta. Sampailah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua binatang ternakan ni bertambah, beranak pada sehari ke sehari. Sampai lembu, kambing, unta tu penuh satu lembah, mengenyut daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada upah yang sikit tu. Tiba-tiba staf dia tadi hak kerja ni, yang tak ambil duit ni, entah hilang ke mana lepas beberapa tahun ataupun berapa belah tahun, mai. Bila dia mai, dia kata dia minta hak itu, dia tak ambil. Tokey ni kata, hang nak ambil, hang tengok tu. Ambil apa? Tu lembu, kambing, unta, penuh lembah antara bukit dan bukit. Tu dia. Apa pula? Aku nak ambil upah aku je. Apa aku nak ambil itu pula? Hak-hak lah semua tu. Daripada gaji elah kecil, aku bagi beranak, aku bagi beranak. Tu lah. Alhamdulillah, kata orang ni. Lepas tu, dia yung semua balik. Sepatah terima kasih pun tak keluar. Kata orang ni, tu ujian tu. Bila kita buat kebajikan ke orang, orang tak kata terima kasih. Banyak orang nak petikai,
Tapi dia kata, ya Allah Tuhanku, kalaulah itu amal solehku yang kau terima Tuhan, engkau bukalah pintu gua ni. Terbuka pintu gua. Ini bertawassul dengan amal soleh. Taib. Maka banyaklah jenis-jenis tawassul. Dan tawassul yang paling tinggi sekali ialah bertawassul dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohlah kita mayang-mayang. Apa doa selepas mayang-mayang? Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla tu'adziba hadzal mayit. Ya Allah Tuhanku, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan, engkau jangan azablah mayat ni. Ni doa yang dibaca oleh tutup imam lepas mayat. Kalau perempuan, Allahumma bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla tu'adziba hadhihi al-mayyitah. Sebut bagi elok, sebut mayyitah dengan sebut maitah. Maitah tu nom bangkai. Maitah maknanya mayat perempuan. Dengan dia baca Allahumma sebut eloklah Allahumma bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebut alla tu'adziba hadzal maitah. Sagi wai dikatok bala pun. Jadi mayyitah tu dia panggil tawassul dengan nama Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka selawat yang kita baca hari ini ialah selawat dia panggil selawat tawassul. Baik. Kelebihan selawat ni, kalau kita baca selawat ni, kita minta apa Allah bagi dengan berkat Rasulullah. Allah kurnia dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya doa ni selagi mana tak selawat, tak angkat, tak naik. Bila mana kita baca doa, kita baca puji-pujian kat Tuhan dulu. Lepas tu barulah selawat kat Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mula dengan puji pada Allah, salawat pada Rasulullah. Lagi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Selawat dekat Nabi, lepas tu puji Allah. Barulah doa kita tu dicop, barulah doa tu naik. Kalau kita tak habis dengan selawat, doa tu terhenti. Baik. Allahu akbar. Itulah kelebihan selawat. Itulah kepentingan selawat. Di sana para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggagaskan pelbagai jenis selawat ataupun sirah selawat. Ada selawat Fatih, ada selawat Tafrijiyah, ada selawat Kamilah, ada selawat Tabibiyah, ada selawat Syifa. Jadi semua selawat ni, kepelbagaian ni, sallallahu alaihi wasallam, ialah keluar daripada hati pencinta. Cinta mereka kepada Rasulullah tu ialah cinta yang asyik, ma'syuq. Asyik, ma'syuq. Tak tahu nak cerita macam mana mereka cinta sangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas kecintaan yang sebegitu hangat, maka lahirlah daripada hati mereka pelbagai jenis selawat-selawat tu. Maka di antara selawat-selawat tu, di antara kepelbagaian selawat yang keluar daripada hati pencinta ni, sudah pasti si pencinta itu ialah awliya Allah. Bukan sembarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan melalui pengalaman-pengalaman mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan selawat itu ada khasiat-khasiatnya. Selawat syifa, bila kita baca, menyembuh penyakit. Tafrijiyah, bila mana kita baca selawat, masalah kita akan terungkai. Dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, selawat Sidi Ahmad Al-Badawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nurul Anwar, selawat juga dipanggil selawat Anwar, selawat cahaya.
Siapa-siapa membaca selawat Anwar ni, dia akan dilimpahkan dalam hati dengan cahaya-cahaya. Sehingga cahaya itu menyuluh hati dan membimbing seseorang dalam perjalanan dia kepada Allah. Ada satu orang murid saya. Dia main mengaji, dia naik motor. Satu hari dia kata, Ustaz, main mengaji, saya tak pernah berhenti trafik light. Jangan entah bahaya tu. Nanti kena saman pun polis tu. Ustaz, nak berhenti trafik light macam mana? Trafik light semua hijau. Dia naik motor, selawat Anwar, sepanjang dia baca tu, trafik light semua jadi hijau. Nak berhenti macam mana? Berhenti orang marah lah pula. Soalan Sayyidina Muhammad. Berkat selawat tu, selawat Anwar tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak ni Tok Guru tak praktikal lagi. Anak murid buat berjaya. Dia kadang-kadang soalan Sayyidina Muhammad, tahap iman anak murid kadang tinggi betul Guru kadang-kadang. Okay, selawat ni juga sebut dengan selawat adrikni ataupun adrikiyah. Sebab dia ada adrikni. Tajuk kita, Ya Rasulullah adrikni. Okey. Selawat ni bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu alayka. Allahumma salli ala sayyidina. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallas hilati adrikni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat ni kalau kita baca, kita bertawassul dengan Nabi, hajat kita Allah kabul. Contoh saya mengajak. Saya ambil selawat ni, soalan Sayyidina Muhammad. Sumber yang asal mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau saya baca selawat ni, ilmu yang saya mengajar ialah ilmu limpahan. Mana disupport oleh sumber ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Saya suka mengajak satu ya, sebab saya boleh mengaji. Saya tak ada kitab. Kalau saya bawa kitab, Sallallahu Sayyidina Muhammad, ilmu yang kita sampaikan bukan daripada kitab, tapi ada supporter dia. Sumber itu tolong supaya kita ada ilham untuk kita menyampaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah selawat adrik ni. Orang mengaji kena amal, orang mengajak kena amal. Itu sikit pengalaman lah. Itu yang saya rasa. Sallallahu Sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alayka. Selawat dan salam ke atas engkau. Ya Sayyidi, wahai Sayyidku. Sayyidi, wahai Sayyidku. Wahai penghuluku. Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Jangan baca Ya Rasulullah. Kalau kita baca Ya Rasulullah, orang kata kita tak mengaji nahwu. Dia kena baca Ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi. Khudh biyadi. Macam ni. Kita suap tangan. Jadi kita minta ambillah tanganku. Mana? Rasulullah peganglah tanganku. Qallat hilati. Hilahku tak ada lah. Ini cerita orang nak minta bantuan. Orang yang tenggelam, Allah Sayyidina Muhammad, yang tenggelam contohnya, dia nak tolong dan nak minta orang tolong dia. Dia suar tangan. Bila dia suar tangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang nak tolong dia tu akan capai tangan dia. Sebab dia nak tenggelam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Okey. Hak inilah permintaan batin kita pada Rasulullah. Hak kita duduk zaman macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman kita kena tekan, zaman ditindai. Kat siapa yang kita nak minta tolong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, tolonglah kami. Kami tak tahu nak buat apa ya Rasulullah. Kalau hidup ni kan kita minta tolong orang kan. Minyak tak ada, tolong ustaz pergi beli minyak. Gas habis. Tolong ustaz pergi beli gas. Salah Sayyidina Muhammad. Kita tak faham hak kita mengaji. Tu ustaz, tolong ustaz. Tak faham ustaz. Minta tolong juga. Dia tak ada isu. Orang kata minta tolong pada makhluk. Tawassul. Allahumma salli ala sayyidina. Tawassul adalah minta tolong. Minta pertolongan. Pertolongan yang paling kita nak ialah di akhirat esok. Bila seseorang tu dia tak selesai dengan Tuhan. Salah Sayyidina Muhammad. Dia tak lepas dengan Tuhan di timbangan amal ke, di padang mahsyar ke, apa ke, masalah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan berkat Rasulullah, tolonglah aku. Dengan berkat Rasulullah, tolonglah aku mendapat syafaat Rasulullah. Minta syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi minta tolong Rasulullah. Khuz biyadi, ambillah tanganku, tolonglah aku, bantulah aku. Dia tak timbul masalah. Awak tolong, minta tolong dekat orang. Awak tak minta tolong pada Allah. Tuhan ni, dia buat segala-galanya melalui sebab. Kalau tidak, makan nasi, tak usah suruh orang masak. Tunggu nasi main terus daripada Allah. Ada Sayyidina Muhammad. No? Jadi pasal apa hak ni nak kata syirik? Hak dia buat tu hari-hari tu. Praktikal dia macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Itulah makna daripada apa qasidah Kanzul Atiyah. Khairul bariyah, wahai sebaik-baik makhluk. Apa tu? Ma anta illa Kanzul Atiyah. Kata-kata khairul bariyah, wahai sebaik-baik makhluk. Ma anta illa nazruh ilayya khairul bariyah. Kita minta, wahai sebaik-baik makhluk, nazruh ilayya, tengoklah saya. Apa tu? Ma anta illa Kanzul Atiyah. Kita minta Rasul tengok kita. Kita mana ni? Kita hak pendosa ni, hak dosa banyak ni. Tengoklah saya Rasulullah. Pasal apa kita minta? Sekalipun dosa kita dosa besar. Sebab Nabi jamin syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku ialah untuk orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Kita pergi di Madinah, di makam Nabi ada tulis syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Kita pergi di Tok Kapih di Turki, di Istana Sultan Al-Fatih. Waktu kita berjalan, kita nak masuk tengok pedang-pedang Nabi, janggut Nabi. Saya ingin sampai lagi. Atas tertulis syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Waktu saya menangis, saya tak tahan. Kata, Tuhanku, aku dosa besar aku tak buat. Takkanlah dosa kecil, dosa-dosa yang kau buat ni tak melayakkan aku untuk mendapat syafaat Nabi. Tu ayat mata tu. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, syafaat Nabi. Syafaat Nabi ni di dunia pun dapat, di akhirat pun dapat. Selawat ni kalau banyak, kalau berkualiti, kalau betul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada perkara yang kita tak dapat. Semua kita dapat dalam hidup ni.
Sebab selawat ni mengundang perhatian Nabi pada kita. Umat aku ni banyak sungguhlah dia selawat kat aku. Kita ni kalau orang tolong kita rasa guna. Orang tolong kita rasa apa? Ha? Apa? Ha? Menghargai. Dan banyak orang bila mana orang tolong dia termakan budi. Adakah budi yang paling hebat lebih daripada Nabi berbudi pada kita? Dengan sebab Nabi kita Islam. Kan? Kalau tak Nabi, tak Islam lagi kita. Alhamdulillah Rasulullah. Terima kasih kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad tu kita minta. Khudh biyadi. Ni cerita minta tolong Nabi. Ambillah tanganku. Qallas hilati. Hilahku tak ada. Aku tak ada cara dah Rasulullah. Betul benar. Qallas hilati. Aku tak tahu dah Rasulullah. Aku nak macam mana. Aku dah lepas diriku daripada sisaan Tuhan pada hari ini. Ni, aku duduk dalam masalah. Aku hari ini. Aku tak tahu nak lepas dah Tuhan. Ya Rasulullah. Tolonglah aku. Qallas hilati. Adrikni. Dapatkan aku. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita selawat dengan selawat ni, jadi di mana pun kita duduk, Nabi akan dapatkan kita, Nabi akan tolong kita. Kita nak lintas titang surat. Tengok orang pijak jatuh. Hai, lepas kat aku ni. Ya Allah Tuhan aku ni. Lepas tu panggil siapa? Ya Rasulullah. Macam cerita Khalifah Mu'tasim. Ada satu orang perempuan, Sayyidina Sayyidina Muhammad, dia beli barang. Bila dia beli barang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mai orang munafiqin ikat hujung kain dia dengan batu. Dia orang perempuan terhormat. Orang perempuan bermaruah, muslimah yang bermaruah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia bangkit, kain dia terselak. Akhirnya dia rasa dia telah pun dicemar oleh kejahatan orang munafiqin. Siapa nak tolong dia? Dia kata, wah Mu'tasimah. Dia panggil Khalifah Mu'tasim. Maruah wanita. Khalifah Mu'tasim, Sayyidina Sayyidina Muhammad, menghantar tentera membela wanita yang dicemar ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita minta pertolongan Rasulullah dalam kehidupan kita seharian ni, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Contoh, apa-apa segala dalam hidup ni kena uji, seorang-seorang tak tahu nak selesai macam mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat dengan selawat tawassul. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallas hilati adrikni. Baca lagi sampai datang pertolongan Allah. Pasti akan sampai. Jadi pertolongan itu ialah pertolongan yang Nabi lah yang akan tolong kita. Nabi akan bantu kita. Sebab tu di antara faedah selawat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat sebagai guru mursyid. Susah nak cari guru mursyid. Guru yang boleh mendidik hati kita. Susah nak cari. Kalau kita sakit, kalau penyakit hati kita riak, dia ubat penyakit riak. Kalau dalam hati kita ada hubbud dunia, dia mengubat hubbud dunia. Cinta pada dunia. Kita sakit apa? Baca doktor. Doktor Sayyidina Muhammad, dia kena tanya sakit apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barulah dia boleh bagi ubat dengan sesuai dengan ubat yang dia bagi. Sakit apa? Baru dia cek. Oh, sakit tang ni. Dia cek sesuai dengan sakit itu, dia bagi ubat ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu hai kita. Ya Rasulullah,
hali la yakhfa alaika. Halku tak tersembunyi pada engkau. Engkau tahu aku ni sakit apa. Entah aku ni apa. Nabi lah yang akan mendidik diri kita sesuai dengan kita sakit apa dalam hati kita. Tu yang guru mursyid. Tapi kena banyak salawat. Sehari-hari paling kurang 1000. Siapa salawat sehari 1000 akan dapat Allah akan tunaikan hajatnya 1000 hajat. Dunia dan akhirat. Banyak 1000 hajat. Mana hajatnya Allah tunai semua. InsyaAllah. Allahu Akbar. Guru mursyid ni tahu tak guru mursyid? Guru mursyid ni anak muridnya tertusuk duri pun dia tahu anak murid tertusuk duri. Guru mursyid. Seseorang dengan guru mursyid ialah seperti mayat dengan si pemandi mayat. Tak bangkang, ikut ya. Ustaz Sayyidina Muhammad. Kalau ustaz kata macam ni, kata tok guru macam ni, ya, tak bantah. Ada orang mati bantah orang hak mandi dia. Bila kali kau ni, ada dia kata, "Hai, kau ni kali." Ada. Kalau kata macam tu, dia pun lari. Tak ada, semua ikut ya. Kali kau ni ya, kali kau ni ya, ikut ya, tak ada bantah. Begitu seseorang dengan guru mursyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Sumi ada satu orang murid namanya Datuk Hashim. Jadi Datuk Hashim ni sebelum Datuk lah. Dia cerita Salah Sayyidina Muhammad. Dia adalah murid antara murid awal Pak Sumi. Dia murid awal Pak Sumi. Pak Sumi kata dekat Datuk Hashim, Pak Sumi bagi separuh madu botol besar. Pak Su bagi separuh botol. Kata Pak Su, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hashim pi jual madu ni 1000. Separuh botol. Salah sayyidina Muhammad. Separuh botol. Hashim pi jual 1000. Tapi bagi kat Pak Su 700, ambil kat Hashim 300. Hak tu berpening dah. Tapi oleh kerana Pak Su suruh ni tak bangkang. Ya Pak Su. Balik-balik rumah dah buat macam mana nak jual 1000 ni. Tu bagilah. Buh dalam botol kecil-kecil. Macam botol minyak gamak tu kan. Lepas tu dia tulis apa ni nombor yang dia buat tulis tu. Tulis nama dia, telefon. Dia pergi jual tahu mana? Pergi jual tempat orang berkuliah. Soalan senama. Dapat 10 botol. Jual tempat orang berkuliah. Lepas tu bila orang keluar daripada kuliah, orang berhentilah tengok orang nak jual-jual tu. Orang berhenti tengok dia sama. Jual apa? Dia kata madu. Berapa ni? Dia jual sebotol 100. Hai, takkan sebotol ni besar. Ni pun 100. Biar betul. Siapa nak beli? Tak ada orang beli. Tapi tak putus asa. Setiap orang ceramah, saya nak pergi duduk tumpas kaki, nak tak 10 botol ya. Bukan dia buka apa ni meja pun, tumpah meja orang ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tak tahu berapa lama. Guru suruh. Tak bangkang, ikut. Lama lepas tu satu kuliah habis orang kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar satu orang. Dia apa ni? Kata Datuk Hashim, waktu tu tak ada Datuk lagi. Miskin waktu tu. Naik motor fame. Salah Sayyidina Muhammad.
Kata Tok Hashim, madu berapa harga? Nak habaq bertakut kan, pasal orang duk kata apa-apa ni. Dia kata harga 100. Oh, 100. Saya ambil satu. Kawan tu pelik, tak kata apa pun. Ambil satu. Soalan senang. Balik. Lepas tu, soalan senang. Orang tu telefon. Assalamualaikum. Madu hari tu ada lagi tak? Soalan senang. Ada lagi. Saya ambil semua. Ambil semua. Akhirnya mai orang tu, dia nak ambil semua. Bayar 1,000. Soalan senang. Datuk Hashim tanya, macam mana? Apa cerita? Dia sakit apa? Tak ada tu. Balik-balik makan, habis satu botol, lega penyakit dia. Nak semua. Nampak tak berkat guru? Tu balik tu dia kata Pak Sumit dengan ubat main. Dia mursyid. Soalan senang. Lepas tu, ni Pak Su dia terbiah ni. Berperingkat-peringkat. Dia kata-kata Hashim pergi Singapura. Kata Tok Hashim, Pak Su, nak pergi macam mana? Rotek tak ada. Pergi. Suruh pergi juga. Pak Su, tak ada pasport. Pergi. Pergi. Bayang tak? Immigration Singapura. Berlapis-lapis kan? Nak masuk. Bukan ada mudah. Akhir dia boleh masuk. Hari ni Datuk Hashim kata, dia pergi ke Singapura naik motor film. Honda film. Soalan sinema. Dia pergi, dia balik. Lah ni dia pergi pula pakai pasport. Dia Datuk dah pergi pasport. Macam mana kata boleh pergi balik? Nampak tak? Tu terbiah pasumi. Mengajar tawakal. Allahumma salli ala sayyidina. Mengajak tawakal. Tu guru mursyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru ni karamah. Anak murid kalau tak kenal tok guru, bukan anak murid. Tu nak ajak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka selawat menempati guru mursyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita amal, nanti kita tahu macam mana perubahan yang berlaku dalam diri kita. Dia macam orang makan ubat. Orang tak sihat makan ubat, dia akan rasa perubahan diri dia. Begitulah orang yang berselawat, dididik oleh Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, sampai dia rasa bagaimana Nabi dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi adrik ni, dapatkan aku Rasulullah. Waktu nak berang tentang surat, tengok orang buka berjatuh, ya Allah, ya Tuhan aku, berjatuh-jatuhan orang. Jadi dengan berkat selawat adrik ni, insya-Allah pada hari itu kita didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habuanlah kalau orang tu nak menyeberang sirat, sallallahu alaihi Muhammad. Nabi ada apa Nabi kata? Ya Rabbi sallim sallim. Wahai Tuhanku, sejahteralah umatku melintas. Siapa-siapa yang Nabi ada waktu nak melintas, maka selamatlah dia menyeberang titian sirat. Waktu nak sebelum daripada tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berada timbangan amal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi ada, selamatlah dia. Satu cerita yang selalu yang saya cerita. Satu orang ni bila ditimbang amalan dia, berat kejahatan dia, ringan amal baik dia. Malaikat langsung saruk dia nak heret pergi neraka. Nabi ada waktu tu. Nabi kata, Masalah Sayyidina Muhammad, nanti saat aku nak cakap dengan umatku ni. Malaikat ni dia passion, dia robot. Hak tu Tuhan suruh, hak tu dia buat, dia tak reti hak lain. Bila Nabi panggil, dia tak layan Nabi. Sebab dia diperintah oleh Allah.
untuk heret saruk tangan orang yang berat amal kejahatan ke neraka. Nabi faham. Akhir Nabi menghadap, beradab ke aras Tuhan. Nabi minta, ya Allah Tuhan, aku nak cakap dengan hamba aku tu. Waktu tu Allah kata, ya malaikati ati' Muhammadan. Hai malaikat aku, patuh kat Muhammad. Baru malaikat berhenti. Nabi kata, aku hendak amalan dia ditimbang sekali-sekali. Bila timbang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amal baik dia, amal jahat dia. Amal baik ringan, amal jahat berat. Ketika tu, masalah sayyidina Muhammad, Nabi ambil sesuatu daripada poket baju dia. Nabi buh di atas timbangan amal baik yang ringan tadi. Tiba-tiba berat. Berat, hak jahat jadi ringan. Baik. Mainlah malaikat ada bawa pergi syurga pula. Dengan lembutnya nak bawa VIP ni ke syurga. Waktu tu Nabi kata, nanti aku nak cakap dengan hamba, dengan umat aku tu. Allah SWT. Dia pun berhenti. Malaikat berhenti, dia berhenti. Nabi duduk depan dia. Waktu tu dia kata, siapa? Dia tak kenal Nabi. Tak pernah tengok Rasulullah. Man anta? Hang siapa? Nabi kata, akulah Nabi engkau Muhammad. Waktu tu dia macam mana? Tak pernah tengok Nabi. Ya Allah, Nabi Muhammad. Dia menangis. Sebab Nabi tolong dia. Dia patut pinaka lah. Tapi Nabi selamatkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu dia tanya Nabi SAW. Ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang Nabi ambil daripada poket Nabi? Nabi buh di atas timbangan amal kebaikan saya sampai jadi berat. Nabi kata, itulah satu selawatmu di dunia. Hari ini dia membantumu. Faham tak? Satu selawat boleh tolong kita. Bagaimana kalau hari-hari 1000 kali selawat? Jadi subhanallah, itulah peranan selawat. Daripada Allah kita minta rahmat, dari Nabi kita minta syafaat. Hari yang seseorang lupa kepada, lari daripada mak dia, daripada ayah dia, daripada adik-beradik dia, daripada kawan-kawan dia. Hari itu, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari daripada semua. Tapi Nabi cari siapa yang selawat kat dia. Itu dia panggil adrik ni. Di mana pun aku ada Rasulullah, carilah aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah cari semua. Satu orang budak tu, dia berjalan dengan ayah dia. Tengah hutan, tengah padang pasir. Berjalan musafir. Tiba-tiba ayah jatuh, sakit, mati. Bila mati si ayah ni, bukan sakat mati. Langsung badan jadi hitam melegam. Ya Allah, nak urus macam mana ayah pula jadi macam ni. Tiba-tiba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba timbul satu orang lelaki bercahaya cantik elok. Lelaki itu, dia pegang daripada kepala ayah dia sampai ke kaki. Disapu. Sapu-sapu. Hilang hitam. Jadi cantik si ayah. Putih elok. Anak tanya, siapa ni? Siapa ni yang tolong ayah ni? Nabi kata, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Han tahu pasal apa ayah hang macam ni hitam pada mati. Yang menghitamkan dia maksiat dia. Dosa-dosa dia. Termasuk dosa besar yang dia buat. Tapi han tahu dia tak pernah tinggal selawat kat aku. Hari ni selawat datang bantu dia. Nabi mai. Tu di dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi banyak part-part dalam hidup kita perlu bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak bantuan Nabi yang lagi kita perlu dalam kubur esok nanti. Cuba tengok jasa Imam Bukhari. Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Satu malam satu orang mimpi.
jumpa Rasulullah. Dia tengok Nabi, sana Abu Bakar, sana Umar, sana Osman, ada dalam majlis itu. Tiba-tiba dia tengok Nabi kita bangun, Nabi kita bangkit, Nabi menuju ke satu sudut seolah macam pintu. Dia pun tanya Rasulullah. Nabi bangkit, di situ Nabi macam menanti. Allahumma salli ala sayyidina. Dia tanya Rasulullah, Rasul nanti siapa? Kata Rasulullah, aku menanti Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Siang esok, masyhur seluruh alam, semalam Imam Bukhari kembali ke rahmatullah. Nabi tunggu dia, Nabi sambut dia, sebab dia paling berjasa pada Rasulullah. Dengan sebab dia sampai hadis-hadis yang paling sahih kepada kita pada hari ini. Kita nak buat apa? Nak bagi Nabi kenang kita, Nabi ingat kita. Selawat. Nanti kita akan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi itulah maknanya, ya Rasulullah adrikni. Jadi kita harap insya-Allah di dunia kita susah, Nabi mai tolong kita. Di akhirat kita susah, Nabi mai tolong kita. Insya-Allah. Mudah-mudahan Nabi kenal kita, Nabi tahu nama kita, Nabi pernah tengok muka kita. Sekalipun kita tak pernah tengok muka Nabi pun. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada Firdaus dan Azhar keluarga di atas anjuran malih pada hari ini. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan keluarga ini lagi banyak kena salawat kepada Rasulullah. Tak cukup sekat 1,000, tambah bagi jadi 3,000. Buat dalam hidup ni, cuba buat bagi cukup 3,000. Kalau tak mampu buat, turun 1,000. Mudah-mudahan Allah menimpahkan keluarga dengan rahmat dia dan dipandang oleh Rasulullah kepada mereka, insya-Allah. Nanti bila masuk 1 Rabiul Awal, semua kita-kita ni, Sayyidina Sayyidina Muhammad, saya kira sama ada depan saya yang ikut SOP ni, dan juga Sayyidina Sayyidina Muhammad yang live, cubalah pegang 1 Rabiul Awal 12,000 kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai tu. Pakai hak digital tu kan. Insya-Allah. Cepat. Moga Allah kabul. Moga-moga ada penerimaan Nabi pada kita, Sayyidina Sayyidina Muhammad pada 12 Rabiul Awal yang akan datang, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك